kami membangunkan ABBM DC Motor Model ni. Okey, jadi kita ada 3 objektif untuk projek ni, iaitu yang pertama adalah untuk mengetahui konsep perubahan tenaga dalam DC motor ni. Kadang-kadang berlaku masalah pada student di mana mereka tak nampak ataupun kurang jelas macam mana perubahan tenaga pada DC motor ni. Okay, macam yang kita tahu DC motor ni ianya melibatkan dengan perubahan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Okay, yang kedua, kita akan menggunakan dan mencari bahan-bahan yang sesuai daripada bahan-bahan terpakai untuk membangunkan DC motor model ni. Okay, ini adalah demi untuk penjimatan dalam membangunkan satu-satu ABBM. Dan yang ketiga adalah untuk mereka bentuk dan membangunkan satu model ABBM, iaitu model DC motor model untuk ditunjukkan kepada para pelajar. Assalamualaikum. Hai, so hari ni kita akan belajar macam mana nak buat DC motor guna guna waste material. Okay, macam KP ni duduk rumah je kan, so kita try buat kat rumah lah apa barang yang ada. Macam antara waste material yang saya guna adalah cardboard, gam, bateri terpakai, wayar, copper wire ni pun yang terpakai. Kita cabut dari dalam wire tu, kita cabut kabel dia, kita ambil wire, copper wire, copper dia je. Okay, ni pun guna batang pen, guna bicycle spoke. Okay, jom kita tengok macam mana. So yang spoke ni kita dapat daripada bicycle. Kita cabut daripada bicycle spoke tu untuk ambil nipple dia. Bicycle spoke ni pun kita guna untuk batang kepada DC motor kita. Okay, untuk part yang ni kita gunakan bicycle spoke untuk shaft motor DC kita. Okey, baiklah. Sekarang saya akan menerangkan mengenai konsep Fleming left hand rule. Okey, jadi Fleming left hand rule ni biasanya kita akan gunakan pada motor sahaja. Okey, kalau untuk generator kita akan gunakan Fleming right hand rule. Jadi apa Fleming left hand rule ni? Okey, Fleming left hand rule ni kita akan gunakan jari kiri kita, jari kiri kita ni, dan menggunakan 3 jari. Okey, iaitu jari ibu jari, jari telunjuk dan juga jari hantu. Okey, jadi ianya akan membentuk macam ni. Bentuk dia macam ni. Okey, bentuk macam ni. So, sini akan mewakili ibu jari kita ni. Ibu jari kita ni akan mewakili sebagai motion. Okey, pergerakan. Okey, lepas tu jari kita punya jari telunjuk ni
akan mewakili sebagai field, iaitu daya. Okay, dan jari hantu kita akan mewakili sebagai current. Okay, setiap tiga perkara ni ianya akan dalam bentuk 90 degree. Okay, contohnya motion dengan field 90 degree, field dengan current 90 degree, current dan juga motion pun 90 degree. Okay, jadi bila mana adanya benda ni, kita gunakan tangan kita ni dekat satu-satu motor tu. Okay, kita adjust, so kita akan dapat tahu kat mana motion dia, kat mana field dia, kat mana current dia. Okay, sebab macam yang kita sedia maklum, dalam motor kita ni kita ada stator, ada rotor, okay, lepas tu ada armature dalam tu kan. So dia akan menghasilkan satu elektromagnet, okay, iaitu field lah dekat situ kan. Okay, jadi kita dah tahu kedudukan magnet ni, magnet north dan south kan. So kita dah tahu field dia ke arah mana. Okay, dia mesti daripada north to south kan. Okay, so kita dah tahu field dia kat mana. So yang jari ibu jari telunjuk kita ni dah settle dah. Kita dah tahu macam ini lah kan. Okay, so bila dia macam ni, biasanya lah sini north, sini south kan. Okay, so kita dah tahu dia punya current ke mana. Okay, current dia akan masuk. Okay, current dia akan masuk ke dalam. Dan dia punya motion akan ke atas. Jadi kalau daripada macam tu, dia akan jadi clockwise. Bila kita ubahkan benda tu, ubah dia punya kedudukan, nanti dia akan jadi anti-clockwise lah. Jadi Fleming left arrow ni digunakan untuk kita tentukan motion, current dan juga field sesatu motor tu. Okey, baiklah. Yang seterusnya saya akan menerangkan mengenai konsep air gap. Jadi apa air gap ni? Okey, air gap ni adalah satu ruang udara. Ruang udara dekat mana? Okey, ruang udara dekat kita punya motor. Seperti yang kita sedia maklum, dalam motor kita ni ada dua bahagian, iaitu bahagian stator dan juga bahagian rotor. Jadi, kedua-dua bahagian ni dia tak dilekatkan. Dia tak bercantum lah. Okey, dia kena ada satu ruang, iaitu dia lah yang kita panggil sebagai ruang udara. Okey, jadi dekat mana-mana motor ataupun generator mesti kena ada air gap ni. Sebab apa? Sebab motor dan rotor kita ni dianya diperbuatkan daripada bahan-bahan magnetik, silikon steel tu daripada core. Jadi dia tak boleh digabungkan. Okay, dia mesti kena ada ruang udara. Okay, kalau lagi besar ruang udara dekat satu motor tu, adakah ianya bagus? Okay, jawapannya adalah tidak. Okay, kalau ruang udara dia besar, dia akan menyebabkan satu kebocoran flux dekat dalam motor kita tu. Jadi adalah lebih baiknya kalau ruang udara ni direka dalam bentuk yang minimal, dalam saiz yang minimal. Maksudnya yang sedang-sedang je, di mana tak adanya berlaku sebarang geseran pada kita punya rotor dan stator tu. Itu adalah lebih baik. Okay, jadi konklusinya, air gap yang minimal sangat diperlukan pada mana-mana elektrik motor ataupun elektrik generator di antara stator dan juga rotor kita. Okey, jadi apa kesimpulan yang kumpulan kami dapat buat berdasarkan projek ini adalah projek ini dapat membantu memberikan kefahaman kepada para pelajar untuk mengetahui bagaimana perubahan tenaga di dalam DC motor. Okey, yang kedua, kami juga dapat meningkatkan daya kreativiti kami dengan menggunakan bahan-bahan yang terpakai untuk menghasilkan satu model DC motor. Dan yang ketiga, kami juga dapat memahami dengan lebih jelas mengenai konsep Fleming left hand rule dan juga air gap di dalam satu motor tersebut. Jadi harapnya projek ini dapat memberikan impak dan manfaat kepada kita semua pada masa akan datang mengenai DC motor.